Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama dalam Ansara Muda Ramadan Talk Series iaitu Tepeng Tadabbur Siri 3 yang bertajuk Bedah Siasat bersama Syukri Sulaiman. Apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan yang baik, sihat walafiat dalam menjalani ibadah berpuasa pada tanggal ke-17 Ramadan pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Sekarang kita sedang bersiaran langsung di platform Zoom dan di FB Live Ansara Cawangan Taiping ACT. Dan semua kita sentiasa berada di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Baiklah, sebelum kita bermula, alangkah baiknya sekiranya kita membuka dahulu majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum saya menyerahkan majlis kepada tetamu kita pada hari ini, ingin saya ucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada rakan strategi Ansara Taiping, iaitu Unit Jana Taqwa, MRSM Taiping, Amans Media, TNF Energy Sdn Bhd dan Outpost Taiping. Baiklah, pada petang ini bersama-sama dengan saya ialah tetamu khas kita iaitu Ustaz Muhammad Syukri Sulaiman, iaitu guru pendidikan Islam, Apple Distinguished Educator dan Apple Professional Learning Specialist MRSM Taiping. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah sihat. Terima kasih Azri. Sama Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa Ustaz untuk bersama-sama dengan kami pada petang ini. Baiklah Ustaz, tanpa melengahkan masa lagi, saya menyebut dan mempersilakan Ustaz Muhammad Syukri Sulaiman untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Bedah Siasat bersama Syukri Sulaiman. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih pada saudara moderator Azri untuk sesi pada petang ini. Okay, terima kasih pada semua pendengar-pendengar yang sudi meluangkan masa untuk bersama dengan program kita pada petang ini. Alhamdulillah, sesuailah dengan kita punya hari ini kan. Tanpa kita sedari, kita sekarang dah berada di 17 Ramadan. Dan hari ini pun adalah antara hari-hari yang sangat dinanti-nantikanlah oleh kita sebagai orang Islam yang beriman pada Allah Azza wa Jal, yang mana hari ini merupakan salah satu peristiwa besar dalam Islam, iaitu hari nuzul Quran kan. Jadi moga-moga apa yang kita buat pada petang ini menjadi saksi kepada Allah Azza wa Jalla satu hari nanti bahawa inilah ibadah, salah satu bentuk ibadah kita sementara kita nak menunggu berbuka puasa. Semoga Allah terima ibadah kita, insya-Allah. Amin. Baik, saya nak sambung kita punya tadabbur siri kita yang ketiga pada episod kali ini berkaitan dengan surah As-Sajdah, yang mana hari itu kita dah minggu lepas kita dah sentuh sedikit berkaitan dengan ayat daripada ayat 12 sampai ke ayat 13. Okey. Kemudian saya stop minggu lepas saya stop dengan satu kisah berkaitan dengan seorang sahabat Nabi yang mana hajat beliau iaitu Umair bin Wahab, yang mana beliau ni antara sahabat yang jumpa Nabi. Asalnya niat dia jumpa Nabi SAW itu adalah untuk membunuh Nabi. Okey, tapi kerana pada waktu itu bila beliau dah sebelum beliau masuk ke Madinah, beliau sudah pun berjumpa dengan Saidina Umar, dan bila mana Umar bawa Umar tadi dia bawa Umair ni tadi. Saidina Umar bawa Umair berjumpa dengan Nabi SAW. Bila mana dia jumpa dengan Nabi, dia cakap dengan Nabi dia nak tuntut orang-orang yang Nabi tawan, tentera-tentera yang Nabi dah tawan, sebab dalam tawanan itu ada dia punya saudara mara dan sebagainya. Nabi cakap, betul ke? Hadis ni panjang tapi saya nukilkan sedikit kisah itu. Okey. Betul ke kau nak jumpa aku, itu tujuan kau? Nabi tanya. Dia kata, betul lah, aku nak bawa tuntutan orang tawanan yang kau tawan dalam perang Badar. Kemudian Nabi kata, betul ke? Nabi ulang 3 kali. Nabi tanya, betul ke? Dan akhirnya Nabi cakap, bukan ke kau ada bagi tahu dengan Safwan yang kau nak bunuh aku? Pada waktu itu, Umair terkejut. Dia kata, macam mana Muhammad boleh tahu? Sedangkan perbualan itu antara dia dengan
kawan dia je dengan Safwan bin Umayyah ni. Macam mana Nabi boleh tahu? Dan pada waktu itulah Allah campakkan hidayah. Saya nak kaitkan berkaitan dengan hidayah ni tadi. Maksudnya hidayah Allah ini bila sampai ke dalam diri kita, bila Allah masukkan hidayah ke dalam diri kita, pada waktu itu kita akan rasa hidup kita jadi senang, hidup kita jadi tenteram, kita nak berjalan pergi ke syurga Allah itu akan jadi mudah. Sebab apa? Petunjuk dan hidayah Allah dah masuk, dah sampai ke dalam diri kita. So itu berkaitan dengan kisah bagaimana seorang yang niat dia nak bunuh Nabi SAW, dia berusaha untuk bunuh Nabi, bukan saja pakai pedang, malah pedang itu disalut dengan racun. Kemudian bila usaha itu dah sampai pada Nabi, akhirnya dia dapat hidayah dan Allah balikkan hati dia dan dia menjadi seorang sahabat yang hebat. Okey, so maksudnya dalam kat sini yang kita perlu tahu, nak dapat hidayah ni mesti ada yang pertama usaha. Okey, bila ada keinginan, yang pertama mesti ada keinginan. Yang kedua mesti ada usaha. Kemudian bila kita gandingkan dua tu, insya-Allah baru Allah akan masukkan hidayah ke dalam diri kita. Okey, saya sambung sikit pada ayat yang seterusnya. A'udzubillahi min, boleh tengok pada ayat yang ke-14 dan ke-15, siapa yang ada tafsir dan terjemahan ataupun gunakan apps Al-Quran di smartphone, boleh tengok sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum haza inna nasinakum wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu biayatina allazina iza zukkiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Okey. Allah bezakan kat sini, yang pertama ayat 12, ayat 13 hingga ayat 14, Allah ceritakan pasal sifat orang yang fasik, orang yang berbuat dosa. Di dunia hidupnya nak buat dosa je, bila Allah bangkitkan di padang mahsyar, mereka minta balik, farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, tolong pulangkan aku, balikkan aku kat dunia, na'mal solihan, aku nak beramal soleh. Kemudian Allah cakap apa dalam ayat ke-14? Allah kata, tak boleh. Kau kena duduk dalam ini dan inilah azab yang kau akan terima. Allah cakap, wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Allah bagi tahu inilah azab yang kau kerja, inilah balasan yang kau buat dulu masa kat dunia. Kalau kat dunia kita ada aniaya orang, kalau kat dunia kita ada zalim pada orang, kalau ada kat dunia kita buat fitnah pada orang, fitnah media sosial. Sekarang ni jangan main-main lah. Fitnah media sosial ni antara fitnah yang sangat hebat lah. Dia bukan saja tersebar dengan cepat, malahan dia boleh mengaibkan orang yang difitnah tu dengan sedahsyat-dahsyat aib. So kita kena hati-hati yang kat situ. Wa na'udzubillahi min zalik, minta kita jangan terlibat dalam mana-mana fitnah. Okey. Kemudian Allah beritahu, Allah takkan pulangkan kau semula, Allah takkan balikkan kau. Inilah apa yang kau telah kerjakan, inilah yang kau akan terima. Di padang mahsyar besok Allah akan tunjukkan segala-galanya, azab yang kau akan terima. Kemudian Allah nak sejukkan hati kita orang beriman, Allah bagi ayat ke-15, innama yu'minu biayatina allazina iza zukkiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim. Orang beriman ni, sifat dia, Allah bagi tahu dalam ayat 15 ni, sifat orang beriman, bila dia ingatkan Allah, bila dia teringat pada Allah Azza wa Jal, sujjada, mereka akan sujud, wasabbahu, dan memuji Allah. Ini sifat orang beriman. Kita lah ni, semua pendengar-pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita ni orang beriman. So bila kita dengar ayat Allah, sujud. Bila kita dengar ayat, bila kita lihat kebesaran Allah, kita puji Allah. Kita lihat macam mana pertukaran bulan dan bintang. Kita nampak macam mana bulan, tiba-tiba bulan boleh jadi purnama, cantik, indah. Kita puji keindahan Allah, subhanallah. Mengingatkan kita pada Allah. Kita nampak kita dapat berbuka puasa, kita baca doa lepas buka puasa, kita dapat makan, kita puji Allah, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Saya perasan benda ni ramai yang tak, bukan ramai tu maksudnya adalah yang tak buat. Macam even anak saya sendiri pun lepas habis berbuka puasa, jarang sangatlah dia membaca doa tu sendiri kalau kita tak baca sekali. So maksud itu anak lah, sebab dia didikan bapa lah maksudnya kan, kita kena baca. So pada semua individu yang dengar sesi pada petang ini, kita kena banyakkan memuji Allah.
Kita kena banyakkan membesarkan Allah, mengagungkan Allah, sebab itu sifat orang beriman. Bila dia dengar saja ayat Allah, dia tahu okey, Allah nak cerita pasal apa. Inilah yang Allah bagi kelebihan pada orang beriman. Allah mula dengan ayat yang ke-15. Kemudian kalau kita tengok dalam ayat yang ke-15 ni, yang ni kita masuk sedikitlah berkaitan dengan fiqh. Okey. Macam saya bagi tahu episod yang pertama, saya bagi tahu kenapa surah ini Nabi baca pada hari Jumaat pagi. Sebab surah ini nak menceritakan pasal hari kiamat. Konten surah ini nak menceritakan pasal hari kiamat. Okey, kemudian bila mana Nabi baca pada hari Jumaat, yang menjadikan sunnah itu adalah pada bacaan surah. Okey, saya dah bagi tahu yang menjadikan sunnah itu pada bacaan surah Sajadah dan juga surah Al-Ihsan. Okey, so sujud sejadah ini adalah kerana dalam itu ada sujud sejadah, that's why kita kena sujud. Bukan bermakna bila waktu subuh kita baca, kita nak kerjakan sunnah sujud itu. Tidak, sunnah itu adalah pada bacaan surah Sajadah itu. Cuma yang menjadikan saya sedikit bimbang dan risau, okey, bila mana tentang surah Sajadah ni, ada setengah imam di setengah tempat dia buat innovation sikit. Dia baca rakaat pertama tu sampai ayat yang mungkin sampai ayat yang ke-20. Rakaat kedua 21 sampai habis, sampai 30. So dia ubah sikit. Itu tak menepati sunnah. Sunnahnya rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua surah Ihsan. So kena hati-hati yang tu. Okey. Dan bila mana kita jumpa dengan surah sujud tilawah ini, tanda mimbar ni, kita kena sujud membesarkan Allah. Okey. So dalam surah dalam sujud sejadah kita akan baca bacaan sujud sejadah lah. Ustaz, kalau saya tak tahu bacaan sujud sejadah, boleh tak saya baca bacaan sujud biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Boleh, tak ada masalah. Okey. Bacaan sujud sejadah ni adalah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Okey, saya ulang balik. Benda ni pendengar-pendengar boleh dapat, kalau tak ada kitab rujukan boleh cari dekat Google lah, tak ada masalah. Kita ada bacaan untuk surah sujud sajadah. Saya ulang balik. Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu. Okey, sujudkan muka kamu, khalaqahu, pada pencipta kamu. Maksudnya kita kena sujud pada Allah Azza wa Jal, pencipta kita Allah. Kemudian wasyaqqa sam'ahu wa basarahu, yang telah menguatkan pendengaran kita. Kan kita dengar ayat Allah, wa basarahu, kita lihat. Kemudian Allah cakap apa? Bihaulihi wa quwwatihi. Allah dah bagi kita pendengaran yang baik, Allah dah bagi kita penglihatan yang baik. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah adalah sebaik-baik pencipta. Okey, so itu yang kita kena baca dalam sujud sajadah kita. Tetapi kalau kita tak ingat, panjang sangatlah, susahlah saya nak ingat ustaz, boleh tak saya baca bacaan sujud biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita kena ingat, sujud tilawah ini hukum dia sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Okey, saya ulang balik, hukum dia sunat muakkad, sunat yang dituntut. Kalau kita buat graf, okey, kita buat graf, ni wajib. Selepas wajib tu sunat muakkad. So dia hampir kepada wajib. Tapi kalau kita tak buat, boleh ke? Kalau kita tak buat, boleh ke? Bolehlah, tak ada masalah. Sebab hukum dia sunat muakkad. Tapi kalau kita buat, lagi bagus, sebab kita telah menepati ciri-ciri orang yang beriman dalam ayat yang ke-15 tadi. Itu dalam solat. Kalau di luar solat, sebelum tidur, kita baca, kita scroll kita punya iPad ke, kita punya Quran dan sebagainya, kita tengah baca, tiba-tiba kita sampai surah ni, kita sampai ayat ni, wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita sujud atas katil, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Ustaz, aurat saya tak tutup masa tu. Tak ada masalah sebab kita bukan dalam solat. Okey? So tak ada masalah untuk kita sujud pada waktu tu. Nak cari, perlu ke kita cari arah kiblat? Tak perlu. Tapi saya rasa kalau sujud tak tutup aurat, saya rasa saya tak yakin lah ustaz. Nak ambil tudung pakai dulu, boleh terpulang. Kalau kamu rajin nak ambil tudung untuk perempuan, kalau kamu rajin lelaki nak pakai kain pelikat, boleh, silakan. Kalau tak rajin, kat situ ada selimut, selimutkanlah diri kamu. Pakailah sarung bantal tu, masuk kat dalam kepala, sujudlah pada Allah Azza wa Jal. Sebab kita nak dapatkan ciri-ciri orang beriman ni. Kita nak dapatkan
intipati ayat yang ke-15 tu, bila mana Allah bagi tahu surah Sajadah dalam ayat 15, orang beriman, sebab itu Allah cakap innama yu'minu, sesungguhnya mereka yang beriman. Allah tak cakap innaman nas, sesungguhnya manusia. So Allah bezakan kat situ, kita ni manusia biasa atau manusia beriman. Kalau manusia beriman, dia dengar ayat Allah, wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka akan sujud memuji Allah Azza wa Jal. So kalau orang yang biasa, dia baca, dia akan baca sepintas lalu. Dia tak akan cakap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia tak baca pun benda tu. Okey, itu kalau kita atas katil ataupun kita tengah buat kerja lain lah maksudnya. Tapi kalau kita macam tengah driving ataupun kita tengah naik motor pakai earphone dengar Quran, tiba-tiba sampai surah Sajadah wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Tak perlulah kita nak berhentikan kita punya motor, cari mana tempat nak sujud. Tak perlulah sampai tahap macam tu, membimbangi, boleh bahayakan diri kita, nyawa kita. Cukup sekadar kita bertasbih kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebab apa? Sebab hukum dia sunat muakkad. Kalau kita mampu buat, boleh teruskan, tak ada masalah. Tapi kalau kita tengah drive, kita nak kejarkan sujud, ni sunat muakkad ni, kena kejar ni. Sampai sanggup kita sujud waktu dalam kereta tu, itu kita kena hati-hatilah. Kalau kita drive Tesla ke, okey, tak ada masalah lah kan. Tapi kalau kita sekadar drive kereta-kereta biasa yang tak boleh tak ada autopilot ni, janganlah buat macam tu, bahaya pula. Kita dah lah bahayakan diri kita, bahayakan orang lain juga. Kemudian ayat-ayat ni juga, daripada ayat ke-15 sampailah ayat ke-16 sampailah ayat ke-17, Allah ceritakan pasal perihal orang yang beriman. Starting dia tadi ayat 15, Allah beritahu innama yu'minu. Nampak macam mana Allah susun kecantikan bahasa dalam Al-Quran. Allah nak bezakan golongan beriman dengan golongan yang biasa. Adakah kita kena fikir, adakah kita ni, saya tunjuk 5 jari arah saya, adakah kita ni orang Islam hanya sekadar melaksanakan Islam sekadar Islam, ataupun kita benar-benar faham, kita benar-benar tahu apa yang kita buat untuk kita dapatkan pengabdian pada Allah Azza wa Jalla. Yang tu kita kena tengok perbezaan antara kita manusia biasa dengan golongan orang beriman. Kat mana kita nak capai, apa yang kita nak dalam hidup kita. Sebab endingnya nanti kita nak ke syurga Allah Azza wa Jalla. So orang yang nak masuk syurga, kita kena buat apa yang sepatutnya, na'mal solihan, beramal soleh. Sebab itulah kalau salah betulkan saya, hadis Nabi yang mengatakan dunia ini adalah penjara bagi golongan orang yang beriman. Dunia ini merupakan penjara. Macam mana kehidupan kat penjara? Kita tak pernahlah masuk penjara kan. Tapi macam mana kehidupan kat penjara? Kehidupan kat penjara ni dia ada dia punya disiplin dia. Okey, waktu pukul ni buat apa? Pukul 10 sampai ke 12 buat apa? Tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Dia ada larangan dia. Dia ada peraturan dia. So sama juga kita kat dunia ni. Kalau kita nak berniaga, apa benda yang kita tak boleh buat? Riba kita tak boleh buat. Benda-benda yang mendatangkan syubhah kita jangan buat. Benda-benda yang mendatangkan gharar, apa itu gharar? Keraguan, kita jangan buat. Kan? Benda-benda yang boleh, itu peraturan dia. Dalam perniagaan, peraturan dia macam ni. Dalam ibadah, dalam solat misalnya, rukun yang 13 tu peraturan dia macam ni. So kita dalam penjara sebenarnya. Kita kena fikir, kalau kita nak makan, benda tu syubhah, boleh ke kita makan? Benda tu boleh mendatangkan keraguan pada kita, boleh ke kita makan? So kita kena tengok. Sebab itu Nabi cakap dunia ni adalah penjara untuk orang yang beriman, syurga bagi orang yang kafir. Bagi orang kafir, mereka boleh buat apa saja. Okay? Kalau kita rasakan yang bahawa dunia ini adalah syurga, that's why kita boleh buat, kita bebas. Kita boleh buat macam-macam yang kita nak. Apa yang Allah larang kita buat, apa yang Allah suruh kita tinggalkan, itu kalau kita berada dalam kelompok mereka. Tapi kalau kita memikirkan kita dalam golongan orang yang beriman, kita akan ingatkan diri kita, kita kena sentiasa beringat dalam diri kita bahawa dunia ini adalah penjara untuk kita. So apa benda yang kita nak kena buat, kita kena ingat apa pengakhiran hidup kita. Kan? Saya buat satu cerita lah, kisah ni dikongsikan oleh guru kami bagaimana seekor burung, yang mana burung ni dibela oleh seorang orang alim, seorang soleh. Burung ni dia hanya boleh cakap, mungkin pelajar-pelajar saya dah pernah dengar cerita ni. Burung ni dia hanya boleh cakap Allah saja. Allah. Dia cakap taklah perfect macam kita, taklah sempurna macam kita, tapi dia boleh cakap Allah saja. Dan orang yang bela burung ni pula orang yang kaki masjid. Kaki masjid. Jadi bila nampak, bila waktu azan dia pergi masjid. So orang kenal lah. So seluruh penduduk kampung kenal dia.
Dipendekkan cerita, satu hari dia tak datang masjid, dia tak datang pergi sembahyang jemaah. Kemudian imam pun bimbang lah, imam tengok mana budak ni dia tak datang kan. Jadi imam pun tekad dengan ahli qaryah, ahli masjid kata jom kita pergi ziarah dia ni sakit ke apa ke. So dia pun pergi. Bila imam tanya, dipendekkan cerita, imam sampai rumah, imam tanya dia, kenapa awak tak datang ke masjid, lama dah. Lepas tu dia kata, aku dalam tempoh bersedih. Kenapa? Burung aku mati. Wait, burung mati pun sampai sedih tak datang masjid. Kenapa Lepas tu dia kata, burung aku semua orang tahu, boleh cakap kalimah Allah sahaja. Tapi di akhir hidup burung aku, dia tak cakap pun kalimah Allah. Bagaimana dengan aku? Masa tu semua imam dengan jemaah-jemaah lain macam, okey. Okey, bye, balik dulu. Lebih kurang macam tu lah kan. Tapi nak diceritakan, kita ni, mulut kita ni yang cakap macam-macam benda, baik, buruk, jahat, sederhana dan sebagainya. Agak-agaknya di mana pengakhiran kita. Sebab itu, kita kena beramal soleh. Saya ingatkan diri saya khususnya dan semua pendengar-pendengar yang dirahmati Allah, kita kena sentiasa memperbaharui iman kita, memperbaharui amalan kita. Kalau hari ni kita sedekah 100, besok kita sedekah 1000. Kalau hari ni kita sedekah 10 sen, besok kita sedekah RM1. Maksudnya, kita sentiasa cuba berlumba-lumba untuk meningkatkan ibadah kita. Supaya kita dapat syurga Allah Azza wa Jal. Dan Allah sambung lagi. Kita sambung balik surah ayat ke-16, Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Nampak sifat orang yang beriman. Allah cakap apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa. Orang beriman bila dia bangun pada waktu pagi, waktu orang tengah tidur, dia berdialog dengan Tuhan dengan penuh khaufa, pengharapan. Ya Allah, aku nak dapat 9A+, ya Allah. Tolonglah, aku ni malas berusaha. Kau titipkan kekuatan untuk aku berusaha. Ya Allah, aku nak start tulis proposal PhD. Tahun ni aku nak start tulis proposal PhD. Tapi aku ada kekangan, ya Allah. Tolong luangkan masa aku, ya Allah. Minta pada Allah. Mintalah daripada sekecil-kecil permintaan sampailah sebesar-besar permintaan. Nak start tulis proposal PhD, minta pada Allah. Bukan senang nak start tulis proposal. Tajuk dah ada, nak tulis proposal. Macam mana cara nak dapatkan momentum, starting tu. Bila dah dapat momentum tu, senanglah, selesailah masalah. Nak dapat 9A+. Ya Allah, nak dapat 9A+, tapi aku malas berusaha, ya Allah. Tolong bagikan aku kekuatan untuk berusaha. Jangan kita minta ke Allah benda yang dalam kesusahan je, dalam kesenangan kita tak minta ke Allah. Dan kemudian kebanyakan, minta maaf saya cakap ini teguran saya pada semua pendengar-pendengar. Bila kita berdoa pada Allah, kita kena ada disiplin dalam berdoa. Kadang-kadang kita doa pada Allah sambil lewa. Kita nyanyi lagu negaraku pun kita boleh berdiri tegak kan. Kita nyanyi lagu negaraku, kita boleh hormat pada negara kita. Kenapa tidak kita bila minta pada Allah, kita minta dengan penuh pengharapan. Kadang-kadang saya tengok adik-adik MRSM Taiping, bila berdoa nak mula kelas tu, Allahumma, ada yang sedang berdoa sambil Allahumma bergeleng-geleng. Ada yang sedang berdoa sambil kemas meja. Sebab itu bila saya masuk dalam kelas, saya tak suka untuk anak-anak pelajar saya mulakan dengan doa. Sebab saya tahu mereka tak ready pun. Nak minta pada Allah tapi minta dalam keadaan sambil lewa. Agak-agak Allah nak bagi tak? Kan? Kita nak minta pada Allah, kita minta sungguh-sungguh. Macam mana kita minta pada mak bapak kita kan? Mak, saya ni ada masalah ni. Apa masalah? Masalah saya nak sambung belajar. Jadi saya ni tak dapat scholarship. Saya perlukan scholarship daripada father and mother. Kalau kita minta dengan penuh pengharapan, kita minta dengan penuh kesungguhan, bolehlah. Berapa yuran? Yuran tak mahal. Yuran lebih kurang untuk 3 tahun, 32,000. Boleh tak support saya 31,000? Kita keluar 1,000. Alhamdulillah, mak ayah bagi. Selesai masalah. Sama juga kita minta dengan Tuhan. Minta ke Allah, ya Allah, kalau patut kita menangis, kenapa kita perlu malu untuk menangis depan Allah? Kenapa kita perlu malu untuk kita bercakap dengan Allah bersendirian? Kita berkhalwat dengan Tuhan. Kita bagi tahu Tuhan, ya Allah, aku ada masalah. Masalah aku tak ada duit nak isi minyak kereta besok. Tolonglah aku, ya Allah. Aku minta dengan kau, bagilah, jelmakanlah mana-mana orang untuk bagi aku sumbangan sikit. Ya Allah, mintalah bukakanlah pintu hati Cikgu Aisyah, bagi aku iPhone 12 untuk aku guna dalam pengajaran dan pembelajaran. Minta ke Allah 100 kali,
minta ke Allah setiap hari, pasti Allah akan bagi. Mungkin Allah tak munculkan Cikgu Aisyah, Allah munculkan Cik Baim. Allah munculkan siapa yang ada dalam ni Allah munculkan siapa-siapa untuk bantu kita. Nanti orang pun kata, okey Ustaz, ya ada iPhone 12 lebih kat rumah saya, Ustaz ambil daripada saya simpan berabuk, Ustaz pakai Wallahu ta'ala alam. Sebab apa Allah cakap antara sifat orang yang beriman wa ta'ma'u wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan sebahagian harta, sebahagian apa yang mereka dapat kepada orang lain. Mereka sedekah. Come on, sedekah ni tak perlu banyak, sikit pun okey. Buat konsisten. Hari ni kita bagi 10 sen, besok bagi 10 sen, lusa bagi 10 sen. Pasti Allah akan jelmakan kita dengan rezeki yang kita tak sangka-sangka. Sebab rezeki ni milik Allah. Itu sebab saya selalu ingatkan diri saya, kalau kita nak bawa kebenaran, kita jangan takut. Kalau kita nak sampaikan kebenaran, kalau kita diugut, jangan takut. Sebab rezeki ni Allah yang tentukan. Rezeki ni Allah yang dah tetapkan untuk setiap manusia. Kan? So sebab bila kita ada ramai anak, Allah dah tetapkan rezeki anak pertama apa, rezeki anak kedua apa. Bila kita nak mendirikan rumah tangga, Allah dah tetapkan, okey ni rezeki kau sebelum kau mendirikan rumah tangga. Selepas kau mendirikan rumah tangga, apa rezeki kau? Sebelum kau mendirikan rumah tangga, bantal kau ada 2. Selepas kau mendirikan rumah tangga, bantal kau ada 4 kat atas katil. So Allah tambah rezeki. Allah dah tetapkan rezeki tu. So jangan takut. Bila kita takut nak menyampaikan kebenaran dengan alasan Allah nanti kena ugut, takut gaji dipotong, takut dipindahkan. Perkara ini kita kena serah pada Allah Azza wa Jal. Kita lihat bagaimana ketakwaan kita, kita lihat bagaimana kebergantungan kita kepada Allah. Okey? Baik. Kemudian Allah cakap, Allah tanya kita, akhir sekali ayat ke-18 tu Allah tanya, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Kau tak nampak ke? Ada tak perbezaan orang yang beriman dengan orang yang fasik? Allah tanya kita. Allah tanya kita yang tadabbur ni, ada tak orang berbeza orang beriman dengan orang fasik? Jawapannya confirm lah, ada kan? So kita tanya diri kita balik. Di mana kedudukan kita? Adakah kita berpuasa dengan cara puasa orang awam? Adakah kita berpuasa dengan cara puasa orang yang para sahabat, para tabi'in? Pastikan kita sempurnakan ibadah kita untuk kita letakkan diri kita dalam golongan orang yang beriman. Okey. Saya nak bawa satu cerita lah. Tapi sebelum tu saya terlupa, ni ada satu point yang saya terlupa nak cakap. Dalam Al-Quran ini ada 14 tanda sujud sejadah. So maksudnya bila kita baca dalam surah-surah yang ada dalam Al-Quran ni, ada 14 tempat yang bila mana kita jumpa kita kena sujud. Okey, yang saya terangkan tadi. So boleh baca bacaan dia, ataupun kita boleh baca bacaan dalam sujud biasa, ataupun kita boleh memuji Allah dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. So sebab kita kena pastikan perakhiran hidup kita, bila mana Allah bangkitkan kita di padang mahsyar nanti, kita boleh nampak syurga Allah Azza wa Jal. Kita dah tahu dah, ya Allah itu syurga, kita dah yakin kita akan dapat syurga Allah. So itu sebabkan itulah kita kena sentiasa na'mal solihan, beramal soleh, perbaiki kita punya amalan, perbaiki solat kita. Besok puasa, perbaiki puasa kita. Kalau hari ni kita puasa banyak sangat kumur-kumur, besok kurangkan kumur-kumur. Takut-takutlah kumur-kumur, sambil-sambil kumur tu tertelan sikit kan. Mana kita perasan kan, kadang-kadang kita cakap tak ada, tak tertelan pun, tapi tekak kita lain macam ni kan. Tambah-tambah kumur dengan air sirap pula, lagilah. Okey. Sebab macam saya beritahu, pengakhirannya kita kena pastikan kita nak ke syurga Allah. Saya nak kongsikan satu kisah, satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kalau salah, betulkan saya berkaitan dengan hadis ni. Okey. Okey, kejap. Hadis ni bukan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Saya salah, maafkan saya. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Okey, yang mana dalam hadis ini dia cerita berkaitan 2 orang lelaki yang mana Allah campakkan dia ke dalam neraka, kemudian Allah keluarkan dia semula. Sebab bila mana lelaki pertama masuk dalam neraka, api neraka tu jadi padam. Apa amalan dia buat? Kemudian lelaki kedua, Allah tak sempat campakkan dia lagi dalam neraka, tapi Allah sepatutnya Allah dah beritahu dia dalam neraka, tapi Allah cakap, tak apalah, masukkan kau dalam syurga. Hadis ni dia ceritakan pasal 2 orang lelaki yang sepatutnya dicampakkan ke dalam neraka, akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Apa hadis ni?
InsyaAllah saya akan kongsikan hadis ini pada episod yang terakhir pada minggu hadapan. Pastikan pendengar-pendengar yang dirahmati Allah sentiasa bersama program kita pada setiap hari Khamis jam 6 hingga 6.30, dan minggu hadapan saya akan kongsikan tentang hadis ini dan saya akan habiskan berkaitan dengan tadabbur surah As-Sajadah, insya-Allah. Jadi untuk kuis kita pada hari ini, kuis terkumpul, okey, kuis yang ketiga. Baik, soalannya ialah apakah sifat orang beriman pada ayat 15 surah As-Sajadah? Saya ulang, apakah sifat orang yang beriman pada pada surah Sajadah ayat ke-15? So, kumpulkan soalan kuis pertama, kedua dan ketiga. InsyaAllah minggu depan soalan yang terakhir, dan hantar kepada saya. InsyaAllah hadiah menarik menanti pemenang. Itu saja dari saya. Sama-sama kita memperbaiki kita punya ibadah puasa, sama-sama kita mempertingkatkan kualiti ibadah kita, dan selamat berbuka. Azri, back to you. Ya, okay. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sungguh menarik itu tadi. Itu antara summary ataupun ringkasan yang saya boleh conclude daripada kita punya slide pada hari ini. Hari ini kita membincang, mungkin ada yang terlepaskan awal-awal tadi. Hari ini kita membincangkan surah As-Sajadah daripada ayat yang ke-14 sehingga ayat yang ke-18. Jadi ayat yang ke-14 tadi kita menceritakan tentang macam mana Allah tak membagi kepada orang fasik yang nak kembali ke dunia untuk melakukan amal kebaikan, tapi Allah tak kasih dan Allah kata terimalah azab yang mereka nafikan, ya Ustaz. Ya. Dan kemudian ayat ke-15 sehingga ke-17 menceritakan tafsir-tafsir orang beriman. Saya tak boleh cerita detail sangat, nanti bocor Ustaz, soalan Ustaz. Dan ayat yang ke-18 menceritakan tentang beza orang yang beriman dan orang yang fasik. Okay. Dan juga selain itu kita juga menceritakan tentang sujud sajadah, iaitu yang sunat muakkad. Okey, baiklah. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syukri Sulaiman kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi dengan kita semua input-input yang sungguh bermanfaat sebentar tadi. Tidak dilupakan juga terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada rakan-rakan strategi Ansara Typing, iaitu Unit Jannah Taqwa, MRSM Typing, Amans Media, TNF, Energy Sinar Berhad dan Outpost Typing. Baik, jangan lupa pertemuan kita pada waktu yang sama pada hari Isnin dengan tajuk Tepeng Kongsi Ilmu Siri 4 oleh Dr. Muhammad Sadiqin Muhammad Isra dengan tajuk Adab Menuntut Ilmu. Kita tutup majlis kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih Ustaz. Terima kasih cikgu-cikgu dan terima kasih rakan-rakan penonton semua. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa. Terima kasih Azri. Sama Ustaz.